berwarna putih dan Sarawak memakai jersey berwarna biru. Sarawak di bawah penguasaan saudara Fakrul Hafiz bin Abu Bakar. Kita ada Azinsia anak Afrika nombor 6, Subeta anak Entai nombor 8, Easter Puyang Padan jersey nombor 1, Yunis Vina Bajik Chung nombor 7, Fatin Nasuha binti Khalidi nombor 12, Phoebe Ulau Sera nombor 14, Josie Makavelina anak Ngone nombor 9, Karunisa binti Abdullah nombor 5, Valerie anak Juan nombor 10, Luisa Viviana anak Nasid nombor 11, Nur Sufiana binti Sufian nombor 2, Sharon Sim Lili nombor 3, Cheryl Faye anak Nakson nombor 13, dan juga Nur Alia Alicia binti Muhammad Syahrin nombor 4. Manakala untuk Terengganu ada sedikit masalah saya untuk mengulas Terengganu dalam perlawanan ini kerana mereka terpaksa menerbalikkan jersinya kerana jersey warna sama. Ada Nur Syamimi Atisha Syahrul Surudin, Nur Asma binti Mat Yusof, Hazrin Zahurlatul Auni binti Hisham, Nur Aisyah Kumaira binti Razaman, Nur Mazidah binti Surya, Nur Alia Nabila binti Syamsul Bahari, Nur Alia binti Roy, Nur Syuhada binti Syamsuddin, Siti Nur Syamimi binti Tajuddin, Nur Syafiqah binti Sabarudin, Putri Nur Fatihah binti Abdul Rahman, Aida Wardini binti Muhammad Zazim, Atila Grace anak Sigan, dan juga Nur Hanis Farida binti Rashid. First possession of the ball milik Sarawak. On paper Sarawak yang akan bertemu dengan Kedah di peringkat akhir. Sudah dapat kita baca sebenarnya daripada semalam di pertemuan peringkat kumpulan lagi. Tapi apa saja boleh berlaku. Terengganu juga bukan calon-calon pasukan. Ke sebelah kiri Terengganu. Kalau ada beberapa ni masalah kita orang sebab kita tengah nak set up hujan ni. Jika ada masalah yang sedang berlaku dan live kami, sila maafkan sebab hujan sudah mulai turun dengan angin yang begitu kuat sekali di pekarangan kompleks sukan Tuanku Yayah, Tuanku Said Putra Kang Perlis ini. Abang Jeb tengah pegang-pegang kertas dengan Bos Muiz tengah tutup equipment semua tuntang sini sana. Kemeriahan Royal Perlis diteruskan dengan nambahan cuaca juga sekali. Abang geng-geng kameraman juga dah lari masuk dalam kemah cari perlindungan. Tentara Sarawak sedang mengatur serangan lepas. Pandai mencari ekstra, sedikit departure. Terus ke sebelah kiri masuk dalam padang. Luarkan bola oleh Yunis ke Easter sebenarnya. Paksa bermain dalam hujan pasukan Sarawak. Knock on pula daripada Jose Mavila. Yang jarang Josie knock on. Mungkin hujan lebat bertiba turun di padang. Dengan temu bual kita dengan pengurus pasukan semalam, saudara Fakrul Hafiz bin Abu Bakar. Dia mengucapkan ribuan terima kasih kepada jurulatih Ben Oso-Oso dan juga Sylvia Eng dan juga saudara El Imran untuk persediaan pasukan. Begitu juga beliau untuk menyampaikan jutaan terima kasih kepada MSN Sarawak di bawah CEO Mursyidi Frederick dan juga Presiden Sarawak Rugby Mr. Richard Song, seluruh parents dan juga guru-guru, pelajar-pelajar sekolah ini, khususnya Sekolah Menengah Kebangsaan Lontong, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Maisuri dan juga Sekolah Kebangsaan Merbau yang banyak sekali membantu secara physically dan juga financially atas perkembangan pasukan rugby wanita Sarawak sehingga menjadikan mereka antara pasukan rugby wanita yang paling disegani di negara ini. Valerie menanti bola keluar dari scrum. Di tengah ialah berjesi nombor 14 ialah Phoebe Ulau Sera.
masih lagi belum lepas dari pertahanan. Mungkin mereka menukar corak serangan. Ke kiri dan ke kanan sudah diduga daripada Sarawak. Josie McAvillier sebelah tengah. Lagi switching. Cantik. Josie masuk ke dalam mencari support. Terus diberikan bola kepada Nurul Safiana binti Sufian. Ke sebelah kanan ialah Sharon Sim Lili. Pendek saja, terkeluar pula bola. Sedikit terganggu rentak serangan daripada pasukan Sarawak. Tidak sepantas hari semalam, mungkin dengan hujan lebat secara tiba-tiba ini. Kemudian kembali panas. Pelik sungguh cuaca Kanga pada minggu ini. Ribut semalam punya cerita pun tak habis lagi. Tiba-tiba kita dilanda hujan lebat, lepas tu tiba-tiba habis. Kalau anda dapat bersama-sama kami, bersama-sama berkongsi kemeriahan di dalam kejohanan. Baik sekali advantage kepada Sarawak. Tendang kejam mengejar. Advantage diberikan without the ball. Saya rasa scrum half Terengganu akan dipanggil kerana kesalahan tersebut. Josie telah pun mengejar bola tapi ditahan menggunakan kaki dia belakang oleh scrum half. Terus saja dilengkan kad kuning untuk kesalahan pertama. Mungkin inilah yang akan mengubah rentak permainan dan juga serangan, yang juga mungkin akan merubah keputusan permainan. Terengganu dilihat begitu lihat sekali bertahan di kiri dan kanan. Hampir kematian idea Valerie, Sharon Lim dan juga Cheryl Faye dalam perlawanan ini. Dan kini Terengganu kekurangan seorang pemain. Masuk penyokong-penyokong daripada Sarawak di manakah anda? Boleh tuliskan dalam ruangan chat. Anda menyokong daripada mana? Mungkin daripada Seri Aman, mungkin daripada Kuching, mungkin daripada Sibu, mungkin daripada Miri. Apa lagi yang tempat-tempat tersebut ni? Tapi kedengaran pasukan yang paling kuat sebenarnya datang daripada Miri kalau kat Sarawak tu, betul? Paksa bertahan Terengganu sepanjang 5 minit 6 minit yang pertama ini. Penguasaan penuh daripada Sarawak. Belum sekali pun Terengganu masuk dalam kawasan mereka. Harap kita dapat membawakan siaran atau pancarkan siaran yang terbaik kepada anda. Untuk menonton di luar yang telah pun bersama kami sejak awal pagi semalam. Dan satu pas mudah di hujung. Berakhir defending yang baik daripada Terengganu untuk try pertama kepada pasukan Sarawak. Sementara itu di luar sedang bersedia perlawanan semifinal plate di antara Guar Perahu Habanero, GP Habanero, maka jersey warna oranye yang bakal berdepan dengan antara pasukan disebut dalam kejohanan ini, BMMB Bullets. Drive pertama untuk Sarawak. Saya seperti tidak dapat lihat bagaimana Terengganu mahu kembali dalam perlawanan ini. Khairul Nisa sudah pun masuk. Nombor 5 untuk Sarawak tu sampai saya tak payah tengok lah list nama. Kita suka bila kita ada impact player dalam game, dan Khairul Nisa adalah salah seorang pemainnya. Tubuh sedikit gempal tapi laju bagai nak gila. Terengganu bertindak garang, melancarkan serangan sebelah kiri padang untuk masuk ke dalam kawasan Sarawak. Lagi pick and go.
sebelah kiri melenceng serangan kali ini. Sedikit kesukaran maafkan saya kerana tidak dapat nak menyebutkan nama-nama player-player Terengganu disebabkan pertukaran jersey mereka lakukan. Mungkin tak bawa second jersey, paksalah mereka menterbalikkan jersey diorang sebab sama-sama pakai warna atau skema warna yang sama. Dipersalahkan negara Indonesia. Menendang bola ke belakang Indonesia. Pengadil tu buat tak tahu ya. Patutnya bagi 10 lagi kan. Baru lepas tu dia tak tendang dah bola. Masih di tengah padang. Cuba dicuri, dipegang terus oleh pengadil. Tidak dibenarkan dan dibenarkan. Itulah kehebatan si Joshi. Untuk Jozi kembali ke atas. Ke sebelah kiri serangan kedua daripada pasukan Sarawak. Pantas gerakan larian dilakukan oleh pemain Sarawak di sebelah kiri. Untuk saya kira try yang kedua dalam perlawanan ini untuk mereka. Siren telah pun dibunyikan. Sarawak membuat penguasaan penuh dalam perlawanan separuh akhir ini. Makna Sarawak bakal bertemu kembali dengan Kedah di perlawanan akhir. Hanya Kedah lah harapan pasukan bawah 23 wanita untuk mengubah nasib Sarawak yang saya kira sudah pun tercatat sebagai juara kejohanan ini sejak pada awal kejohanan. Tetapi masih ada Kedah Ladies untuk menidakkan kenyataan itu. Belum lagi ada whistle penamat dari referee kejohanan dan di luar padang sedang bersedia GP Habanero dan juga BMBB Bullets. Tebabo didahului dengan Chief Operation mereka, saudara Megat Muhammad Faisal di depan sekali tu macam dia nak main. Wow, terbabo. Dan juga pengurus pasukan saya Najib Taufik. Bawa aura berbeza sebenarnya BMMB ni dalam kejohanan. Awal-awal dia dah market first time itulah, first time inilah, first time itulah.
tiba-tiba mengejutkan UPM Serdang Angels di perlawanan lewat petang semalam untuk membawa mereka ke peringkat suku akhir kategori Cup dan juga Plate sebelum tewas pagi ini kepada Bunga Raya Sevens. Tak ada apa yang dimalukan lah nak ikutkan BMBB dalam first outing mereka ini. Tewas kepada pasukan pilihan. Tak ada aksi-aksi terakhir di antara kedua pasukan. Terengganu dapat mengekang Sarawak dengan hanya 2 try. Tahniah semangat kita ucapkan kepada pasukan Sukma Ladies Terengganu ini. Tidak ada apa yang perlu disegankan, hanya yang baik-baik saja untuk pasukan Terengganu. Selaku favourite Sarawak dilihat struggle sedikit untuk mendapatkan try dalam perlawanan ini. 2 try sudah cukup, harus dibanggakan untuk skuad wanita Terengganu untuk buat persiapan terakhir menjelang Sukma pada bulan 7 ke 8 nanti. Sekala mereka cuba masuk ke dalam kawasan Sarawak tapi dihentikan oleh pertahanan mereka yang sentiasa bertindak dan baik dan pantas untuk menamatkan perlawanan. Sarawak berjaya mara ke peringkat akhir kategori wanita dan bakal bertemu dengan pasukan Kedah.